sekitar, kita perlu berlapang dada, membuka pekung di dada, melihat segala luka dan kudis yang ada supaya pada hari ini ibu bumi kita kekal terpelihara. Maka selaku Perdana Menteri pada hari ini, dengan penuh takzim, saya mencadangkan satu usul Dewan ini percaya penilaian kesan kepada alam sekeliling tidak bertindih sekadar laporan warga dewan sekalian. Maka selaku Perdana Menteri pada hari ini, ada beberapa perkara yang perlu untuk saya perkenalkan dalam perdebatan warga dewan sekalian. Pertama sekali, apakah itu penilaian kesan kepada alam sekeliling ataupun kita panggil sebagai EIA, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahukah anda, menurut United Nations Environmental Program UNEP dengan izin, penilaian impak alam sekeliling ini adalah merujuk kepada satu kajian bagi mengenal pasti, meramal dan menghuraikan dalam bentuk laporan kepada cadangan projek pembangunan yang menuntut keperluan melindungi alam sekitar. Malah, menurut Jabatan Pelindungan Alam Sekitar dalam rujukan 499 Ordinans Impak Alam Sekeliling nombor 1 Palang 2002 menyatakan perkara ini melihatkan kepada pertamanya, pencegahan persekitaran alam sekitar yang buruk dan tercemar. Kedua, perlulah disusuli dengan pemeriksaan kawalan yang kerap secara berjadual ke tapak pembinaan warga dewan sekalian. Dan untuk makluman hadirin sekalian pada hari ini, penilaian kepada alam sekeliling disediakan oleh pegawai alam sekitar syarikat pemaju projek yang sah menurut undang-undang warga dewan sekalian. Maka timbul persoalan dalam perdebatan, apakah itu sekadar laporan? Hari ini kami melihat dan meneliti keadaan skala laporan ini adalah keadaan apabila penilaian kesan kepada alam sekeliling sebenarnya membuka ruang kepada ketidakpatuhan dalam kalangan pemaju-pemaju projek yang dibuktikan dengan 3 alasan utama. Pertama, kuasa pembuat keputusan milik pihak berkuasa tempatan. Kedua, manipulasi undang-undang oleh pemain industri. Ketiga, mekanisme pemantauan yang lemah warga dewan sekalian. Maka, debat pada hari ini di perwakilan kerajaan, sekadar laporan ini adalah berkisar tentang keadaan ada kepatuhan ataupun tidak. Pada kami, sekadar laporan bermakna tidak ada kepatuhan yang akan kami buktikan dalam penghujaan-penghujaan kami. Maka, bebaran bukti untuk perwakilan pembangkang, mereka perlu untuk tampil membuktikan penilaian kesan kepada alam sekeliling ini pelaksanaannya tidak membuka kepada ruang ketidakpatuhan dalam kalangan pemaju projek warga dewan sekalian. Maka, strategi perwakilan kerajaan akan bergerak dengan mudah. Hujah pertama, saya akan bercerita tentang kapasiti yang ada dalam EIA untuk menentukan kelulusan sebuah projek. Hujah kedua ini akan bercerita tentang manipulasi undang-undang warga dewan sekalian. Dan hujah ketiga berkenaan mekanisme pemantauan yang lemah. Sebelum saya bergerak kepada hujah, satu celahan saya silakan. Datuk, dalam keadaan ada ketidakpatuhan tetapi syarikat masih lagi mengamalkan perlindungan alam sekitar, adakah itu dikira matlamat melindungi alam sekitar tidak Yang tercapai? hormat, tak patuh maksudnya tak ikut, tak patuh maksudnya tak jalan. Kan mudah sahaja. Itulah yang kita akan debatkan pada hari ini. Sejauh mana kepatuhan yang kita banggakan, yang kita ingatkan berlaku, tetapi realitinya pada hari ini, inilah kepahitan yang perlu untuk kita telan. Hujah pertama berkaitan kapasiti EIA sebagai kuasa pembuat keputusan. Tahukah anda, menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, pensyarah Pusat Pengajian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan Fakulti Sains Sosial Universiti Kebangsaan Malaysia, menyatakan EIA pada hari ini memainkan peranan untuk meneliti projek yang kita laksanakan dan kita menilai kesan kepada alam sekeliling. Kita juga meramal impak-impak penting kepada alam sekitar. Sebab di akhirnya pada hari ini, kita ingin mengatasi kesilapan yang bakal merugikan alam sekeliling daripada sebab sesuatu projek yang dilaksanakan. Namun, realitinya pada hari ini, sekalipun Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar akan meneliti, memeriksa laporan yang dikeluarkan pada hari ini, malah mempunyai hak untuk meluluskan atau membatalkan projek, apa yang berlaku? Keadaan semasa, Jabatan Alam Sekitar juga boleh mengeluarkan perintah larangan kerja dengan izin stop work order. Tetapi benda ini sebenarnya tidak dipatuhi, malah membuka ruang ketidakpatuhan. Sebab realitinya pada hari ini, kuasa pembuat keputusan yang meluluskan sebuah projek adalah di bawah pihak berkuasa tempatan. Rasa mudahnya pada hari ini, sekalipun JAS meluluskan sebuah projek, di akhirnya yang
projek ini boleh dilaksanakan ataupun tidak tetap kuasanya kepada pihak berkuasa tempatan. Maksudnya EIA tidak memberi sebarang kesan kepada kata putus sesebuah pelaksanaan warga dewan sekalian. Malah menurut Profesor Richard J. Lazarus, penasihat strategi Blue Planet Environment Solution dengan izin, menyatakan perkara inilah ruang kelemahan dalam EIA dan perkara inilah yang membuka ruang ketidakpatuhan dalam kalangan pemaju projek sehingga menjadi polemik di peringkat antarabangsa warga dewan sekalian. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh saya tak kata. Fakta kes saya buktikan pada hari ini, isu boksit. Tahukah anda betapa isu boksit yang berlaku tidak diluluskan oleh EIA kerana Jabatan Alam Sekitar tidak berpuas hati dengan laporan mitigasi perlombongan boksit ini dalam mengurangkan dan meminimumkan impak kepada alam sekitar. Namun kita sendiri tahu bagaimana pada hari ini perlombongan boksit ini masih lagi dilakukan kerana mendapat kelulusan oleh pihak berkuasa tempatan di Kuantan, iaitu Majlis Peredaran Kuantan warga dewan sekalian. Di akhirnya pada hari ini perlombongan boksit di Kuantan mencemarkan sumber air bersih dan sungai berhampiran kawasan Bukit Goh, dan perkara ini diakui sendiri oleh Yang Berhormat Fauziah Saleh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bahawa laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling tidak memadai untuk menghalang pencemaran oleh lombong boksit. Rangkumannya pada hari ini kami telah tunjukkan kepada anda, realitinya memang cantik di atas kertas, tetapi hakikatnya apa yang berlaku sekarang, pengaplikasian dan kadar pemantauan ini berlaku dalam keadaan cukup rendah disebabkan ruang lingkup yang tertutup oleh kuasa EIA sebagai pembuat keputusan sesebuah projek yang telah pun kami buktikan. Maka perwakilan kerajaan telah pun menjawab ia sebenarnya adalah sekadar laporan. Mohon usul terima Dewan. Assalamualaikum. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang, hadirin warga Dewan yang bersidang. Tuan Yang di-Pertua Dewan, baiklah, gagasan usul di perwakilan kerajaan, Dewan ini percaya penilaian kesan kepada alam sekeliling sekadar laporan Tuan Yang di-Pertua. Saya terus respon kepada kes di perwakilan kerajaan yang saya kira cukup bermasalah dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua. Pertama, seawal bangkit Perdana Menteri meletakkan matlamat laporan EIA ini adalah keperluan untuk melindungi alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, dalam keadaan membuka ruang yang mereka ceritakan dalam Dewan Perdebatan, pernah anda dengar akhirnya kita tidak dapat untuk melindungi keadaan alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini dalam keadaan menceritakan berkenaan dengan EIA, mereka cuba untuk menggelapkan beberapa perkara Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tahukah anda sebenarnya EIA ini di Malaysia statusnya telah pun diletakkan di bawah Seksyen 34A-1 bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling Tuan Yang di-Pertua. Makna kata mana-mana laporan yang tidak, mana-mana pemaju yang tidak mengikut laporan yang telah pun dibuat boleh untuk dikenakan tindakan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan tindakan inilah dikenakan, adakah ini membuka ruang? Saya kira tidak. Tuan Yang di-Pertua lebih tertutup ruangnya warga Dewan sekalian. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ketiga Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam hujah mereka ceritakan kepada kita bagaimana hari ini Tuan Yang di-Pertua, kuasa milik PBT ini akhirnya dapat untuk membuka ruang kepada isu EIA ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini, mereka sendiri bersetuju bahawa Jabatan Alam Sekitar boleh untuk mengenakan perintah larangan bekerja Tuan Yang di-Pertua. Dalam fasa pertama, mereka bersetuju ini adalah satu bentuk kawalan supaya mereka ini tidak melanggar apa
laporan EIA ataupun mereka ingin lihat pada hari ini adalah berkenaan dengan kuasa BBT itu sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Rangkuman di perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua Dewan, keadaan membuka ruang yang mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini akhirnya tidak dapat dibuktikan dengan jelas kerana keadaan membuka ruang sepatutnya anda tunjukkan bagaimana bila kita menggunakan laporan ini Tuan Yang di-Pertua, akhirnya alam sekitar kita terus tercemar. Sedangkan sebenarnya dengan kehadiran EIA inilah yang melindungi alam sekitar kita Tuan Yang di-Pertua. Apabila dalam EIA anda sendiri bersetuju ianya merupakan langkah untuk mengenal pasti, meramal, malah ada tindakan susulan jika berlaku pencemaran Tuan Yang di-Pertua. Adakah ini membuka ruang? Saya kira tidak Tuan Yang di-Pertua. Maka untuk bersemuka dengan perwakilan pembangkang hari ini mudah Tuan Yang di-Pertua. Kami akan tunjukkan kepada anda Dewan ini percaya penilaian kesan kepada alam sekeliling bukan sekadar laporan. Tuan Yang di-Pertua Dewan melihatkan kepada pelaksanaan penilaian ini yang dipatuhi daripada aspek bagaimana kerana kita mempunyai mekanisme kawalan. Pertama, kerana laporan EIA ini diletakkan dan terikat di bawah undang-undang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, bagaimana telah ada SOP untuk diikuti oleh pemaju-pemaju ini dalam laporan EIA yang dihasilkan. Dan yang ketiga Tuan Yang di-Pertua, bagaimana ada bentuk pengawal seliaan projek oleh penguatkuasa yang akhirnya dapat untuk mencapai matlamat yang digariskan oleh kerajaan, keperluan melindungi alam sekitar kita Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum saya teruskan kepada hujah pertama, Yang Berhormat, projek di mana laporan penilaian kesan kepada alam sekitar ini tidak lulus, tapi projek masih lagi dijalankan. Macam nak melindungi alam sekitar? Yang Berhormat, pada fasa pertama laporan tersebut tidak lulus, makna kata itulah keadaan tidak membuka bukan sekadar laporan. Apabila Jabatan Alam Sekitar menolak perkara tersebut, tindakan dikenakan Tuan Yang di-Pertua Dewan terhadap projek-projek yang haram yang dijalankan di bawah akas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, hujah pertama di perwakilan pembangkang hari ini Tuan Yang di-Pertua. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana hari ini Tuan Yang di-Pertua, laporan EIA ini terikat dengan undang-undang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tahukah Malaysia, di Malaysia EIA kita letakkan di bawah Seksyen 34/1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Tuan Yang di-Pertua. Di dalam akta ini, kita telah meletakkan laporan yang dihasilkan oleh perunding mestilah lengkap dan meliputi serta dipatuhi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan apa yang berlaku jika laporan ini tidak dipatuhi Tuan Yang di-Pertua? Jika pemaju melanggar peraturan Tuan Yang di-Pertua Dewan dan menjalankan projek tidak mengikut laporan yang dihasilkan, boleh dikenakan denda maksimum RM100,000 dan 5 tahun penjara atau lebih Tuan, atau 5 tahun penjara Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan hari ini saya tidak bercakap kosong. Fakta kes yang pertama saya lampirkan kepada anda berkenaan dengan isu syarikat SP United Industries Sdn Bhd yang membangunkan pusat pelupusan sisa pepejal Tuan Yang di-Pertua. Pada dasar awalnya Tuan Yang di-Pertua, mereka telah menjalankan aktiviti ini dan mendapat kelulusan EIA, di mana mereka ingin menggunakan bagaimana mereka tidak ingin mencemarkan pencemaran udara dengan adanya kawalan terhadap udara dalam laporan sedia ada. Namun pada hari ini apa yang berlaku? Syarikat ini menjalankan aktiviti kita semula sisa pepejal, iaitu sisa plastik terpakai, dan telah pun mendatangkan kesan kepada pencemaran udara kerana gagal untuk melengkapkan premis dengan sistem kawalan pencemaran udara Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun hari ini kita lihat apa tindakan yang dikenakan oleh syarikat ini Tuan Yang di-Pertua, di mana kita telah pun mengenakan tindakan di bawah akas ini Tuan Yang di-Pertua, iaitu denda sebanyak RM50,000 dan juga menggantung lesen sepanjang tempoh 7 bulan Tuan Yang di-Pertua. Mereka tidak boleh beroperasi selagi tidak memasang alat kawalan tersebut Tuan Yang di-Pertua. Hasilnya, lesen telah dipulangkan apabila syarikat tersebut telah pun berjaya mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam laporan EIA yang dihasilkan oleh syarikat ini sendiri Tuan Yang di-Pertua, di mana mereka telah meningkatkan penggunaan kawalan pencemaran udara dengan memasang penapis katalis di corong-corong asap Tuan Yang di-Pertua, supaya asap yang dikeluarkan adalah tidak memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar Tuan Yang di-Pertua dan meminimumkan impak kepada alam sekitar. Rangkumannya, keadaan inilah Tuan Yang di-Pertua Dewan yang akhirnya menjawab kepada bagaimana kita dapat untuk melindungi alam sekitar kita daripada laporan EIA yang dihasilkan ini. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih.
kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah balas yang dikemukakan sebentar tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dalam persidangan sesi ini diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri bagi Kerajaan untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kami tanyakan kepada mereka, laporan EIA ini tidak diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar, tetapi projek masih dilesenkan di bawah pihak berkuasa tempatan. Jadi di mana keberkesanan EIA? Jawapan mereka berkesan sebab just menolak laporan EIA ini. Sebab itu, secara realitinya, secara teorinya, memang just boleh menolak laporan EIA. Tetapi untuk pelindungan alam sekitar kita, kalau projek itu masih diteruskan, walaupun ada impak yang tinggi kepada alam sekitar, adakah ini satu keadaan yang praktikal untuk kita melindungi alam sekitar kita? Tidak, sebab itulah yang Datuk Nadia ceritakan kepada anda semua bahawa kuasa akhir untuk menentukan keputusan bagi pelesenan sesebuah projek ataupun industri adalah terletak kepada pihak PBT dan bukan kepada Jabatan Alam Sekitar. Penambahbaikan boleh dilakukan, tetapi inilah realiti sekarang, sekadar laporan semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, Datuk Syafiqah bercerita kepada kita, kami menggelapkan beberapa fakta. Sebab di bawah Seksyen 34A ada tindakan yang boleh dijalankan. Benar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada tindakan, kita ada pemantauan, kita ada kawalan. Tetapi soalannya, adakah wujud keberkesanan kepada kawalan dan tindakan yang dilakukan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab contohnya isu denda setakat 50,000, 100,000, syarikat-syarikat pemaju besar tidak berhadapan dengan masalah untuk membayar kos yang berkali ganda lebih rendah berbanding dengan keuntungan yang mereka boleh peroleh daripada projek-projek tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya perkara ini yang mereka tidak pernah buktikan dalam hujah mereka. Dan hujah mereka bercerita mengenai SP United Industry yang telah pun ditarik lesen oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Saya rugi fakta ini sebab pelesenan industri adalah di bawah pilihan kuasa pihak berkuasa tempatan. Macam mana Jabatan Alam Sekitar boleh untuk menarik lesen bagi sesuatu kilang ataupun industri? Perkara ini adalah fakta yang agak sensasi, saya kira, dalam debat hari ini dibawakan oleh meja perwakilan pembangkang. Maka disebabkan oleh kegagalan ini, mereka masih lagi gagal membuktikan bahawa penilaian kesan kepada alam sekeliling ini bukan sekadar laporan, hanya menunjukkan ada seksyen, hanya menunjukkan ada akta, tidak pernah membuktikan apa-apa dalam perdebatan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka sebelum saya masuk hujah saya yang kedua dan ketiga, silakan mana-mana. Datuk, kalau macam tu bukan EIA lah yang membuka ruang, tetapi kelemahan PBT yang membuka ruang. Ya pun, EIA ini perlu kita lihat secara keseluruhannya. Daripada aspek perundangan, undang-undang EIA ini tidak jelas dan tidak telus, tuan-tuan dan puan sekalian. Terutamanya daripada aspek pemberian kuasa kelulusan kepada PBT dan bukan kepada Jabatan Alam Sekitar. Tak bolehlah salahkan macam tu sahaja. Kita sedang menilai keadaan pelaksanaan EIA ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka hujah saya yang seterusnya, saya akan bercerita kepada anda tentang manipulasi undang-undang oleh pemain industri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahukah anda, pemain industri telah pun memanipulasi kelemahan dalam undang-undang semasa berkaitan dengan EIA yang akhirnya menggagalkan pematuhan kepada EIA. Menurut Profesor Dr. Muhammad Rizal Rasmani, pengurusi Pusat Penyelidikan Sains Governance Lestari, telah menyatakan bahawa pematuhan EIA berdepan dua cabaran. Pertama, definisi orang berkelayakan dan berwibawa di bawah Seksyen 2 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah tidak jelas. Dan yang kedua adalah pemecahan fasa dan pengecilan saiz projek bagi mengelakkan EIA dikeluarkan atau dihantar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, berkaitan dengan Seksyen 2. Tahukah anda, pada pindahan tahun 2002, mereka telah pun menukar terma pegawai-pegawai yang berwibawa kepada orang-orang yang berwibawa sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hal ini bermakna mana-mana individu yang pernah mengikuti mana-mana kursus alam sekitar boleh dilantik untuk mengeluarkan laporan di bawah EIA sebagai pegawai dan juga konsultan alam sekitar sesebuah syarikat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya individu
yang tidak berkelayakan mengeluarkan laporan EIA kerana mereka ini sekadar mematuhilah akta kualiti alam sekeliling ini. Saya tak bercakap kosong sebab individu ini ada apabila yang telah pegawai yang telah pun mengeluarkan laporan EIA bagi kes Sungai Tapung di Jalan Tut, bagi projek peternakan Stujen Kuala Tahan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah pun dikesan oleh UNEP, hanya memiliki ijazah sarjana muda sains kimia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pada hari ini dipertikaikan kewibawaannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan konsultan yang sama juga turut membuat laporan EIA bagi projek Forest City untuk menampak pulau buatan manusia seluas 5,000 km yang telah pun menyebabkan hakisan di pantai-pantai Johor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tidak ada langsung mitigasinya oleh individu-individu ataupun pegawai-pegawai, orang-orang yang berwibawa ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, isu pemecahan fasa dan pengicilan projek. Di negeri Kelantan, semua orang tahu bahawa projek telah pun pembalakan telah dijalankan secara besar-besaran. Tetapi kebanyakan projek pembalakan di Kelantan tidak pun melalui EIA. Kerana apa? Kerana mereka mengecilkan projek kepada saiz-saiz yang lebih kecil di bawah peruntukan EIA, iaitu 500 hektar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya impak kepada alam sekitar. Anda tengok di Kelantan sekarang, tanah runtuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengorbankan orang-orang asli yang sangat kita sayangi. Hujah kedua, mekanisme pemantauan yang lemah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut Harvard University Center for Environment dalam makalahnya telah pun menyatakan bahawa cabaran utama EIA di Malaysia adalah kekerapan penguasaan yang lemah berbanding standard antarabangsa. Di peringkat antarabangsa, kebanyakan negara-negara maju akan memeriksa dan melakukan pemantauan setiap 1 hingga 2 minggu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi di Malaysia, kekerapan pemantauan adalah 3 hingga 4 bulan sekali sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang dikatakan berpunca daripada kekurangan pegawai dan anggota penguasaan JAS, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya hari ini, projek korek pasir di Sungai Sebakor Sarawak, kita hanya dapat kesan proses hakisan teruk kepada kawasan-kawasan sekitar 6 bulan selepas projek dilaksanakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang akhirnya membuktikan kegagalan mekanisme pemantauan dan kekerapan yang lemah berbanding standard antarabangsa. Betullah EIA ini sekadar laporan semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka alam sekitar ini adalah ibu kita yang ingin kita jaga dan kita lindungi. Kalau kita sekadar bersetuju menunjukkan akta, menunjukkan ada mekanisme, tak boleh untuk kita menjaga dan melindungi kita. Keberkesanan yang kena ada dalam perdebatan hari ini, saya mohon agar usul hari ini tolak. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Henry. Isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi dengan dipersilakan Yang Berhormat Akilah Timbalan Ketua Pembangkang bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Warga Dewan yang mulia, hari ini saya cukup sedih sebab apa pihak kerajaan seolah-olah tidak pun mengangkat usaha Jabatan Alam Sekitar untuk melindungi alam sekitar sidang Dewan sekalian. Seolah-olah EIA hari ini yang dijalankan memang tidak ada langsung kebaikannya dan tidak ada langsung kawalannya sidang Dewan sekalian. Itu pegangan mereka di meja kerajaan. Sebab itu hari ini kami di meja pembangkang, kami percaya bahawa penilaian kesan kepada alam sekitar ini bukanlah sekadar laporan. Maka, selaku yang kedua di meja pembangkang, saya akan terus respon kepada permasalahan di meja kerajaan sebentar tadi. Bangkitnya mereka pada hari ini tentang sekadar laporan. Mereka kata sekadar laporan ini ialah keadaan membuka ruang ketidakpatuhan sidang Dewan sekalian. Namun, sedar ataupun tidak, dalam keadaan membuka ruang ketidakpatuhan yang mereka ceritakan ialah apabila EIA pada hari ini tidak meluluskan projek, tetapi projek masih lagi dijalankan, mereka hukum EIA lah yang membuka ruang ketidakpatuhan sidang Dewan sekalian. Persoalan sekarang, adakah EIA tidak menjalankan fungsi untuk menilai laporan EIA yang dihantar sidang Dewan sekalian? EIA menjalankan fungsi. Sebab itu saya menolak laporan yang telah dihantar sidang Dewan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini sidang Dewan sekalian, persoalannya ini salah EIA ataupun PBT sidang Dewan sekalian yang tidak menjalankan tugas mereka untuk menjalankan
mereka bercerita tentang kapasiti EIA untuk menentukan kelulusan. Kata mereka hari ini, kita terikat dengan PBT dan Dewan sekalian untuk melaksanakan projek. Apabila Jabatan Alam Sekitar hari ini tidak ada kapasiti untuk, tidak ada kuasa untuk menentukan projek itu dapat dijalankan ataupun tidak, saudara Dewan sekalian. Namun, tahukah anda, setiap projek yang dihantar ke PBT perlu melalui laporan EIA, iaitu penilaian Jabatan Alam Sekitar sendiri, saudara Dewan sekalian. Maksudnya, setiap projek yang telah dihantar ke PBT ini telah pun mendapat kelulusan EIA, saudara Dewan sekalian. Maksudnya, kalau hari ini PBT memilih untuk menjalankan mana-mana projek sekalipun, projek tersebut telah pun menepati kriteria EIA, iaitu dapat melindungi alam sekitar dan ada kawalan untuk pencemaran, saudara Dewan sekalian. Maksudnya, tidak ada masalah pun untuk projek-projek tersebut dipilih oleh PBT sebab masih ada penilaian EIA dan Jabatan Alam Sekitar, saudara Dewan sekalian. Itu permasalahan di meja pembangkang kerajaan hari ini. Maka, dalam hujah mereka yang seterusnya bercerita tentang pemain industri yang memanipulasi undang-undang. Kata mereka hari ini salah EIA. Sebab apa? Dalam akras kita ada menukar terma tentang definisi orang berkelayakan, iaitu dalam Seksyen 2, saudara Dewan sekalian. Ini lagi pelik, saudara Dewan sekalian. Tiba-tiba bahawa tentang akras yang menukar terma pula, saudara Dewan sekalian. Adakah ini kesalahan EIA, saudara Dewan sekalian? Sebab apa EIA hari ini hanya menjalankan tugas dan fungsinya menurut apa yang telah ditetapkan oleh akras sendiri, saudara Dewan sekalian. Selagi mana mereka memenuhi fungsi seperti yang telah digariskan oleh akras, maksudnya mereka hari ini bukanlah sekadar laporan, sebab mereka tidak pun membuka ruang untuk ketidakpatuhan, saudara Dewan sekalian, sebab ada sahaja kawalan-kawalan dalam EIA yang telah pun diceritakan oleh pertama saya, saudara Dewan sekalian. Maka, dalam hujah seterusnya tentang penguasaan yang lemah, saudara Dewan sekalian, saya kira hujah itu tidak dapat kita terima sebab kita sudah tahu bahawa dengan adanya EIA, ada juga tentang akras ini, saudara Dewan sekalian, yang akan bergerak bersama dengan EIA sekiranya EIA ini dilanggar. Maksudnya, ada kawalan dari segi undang-undang dan tiada penguatkuasaan yang lemah, saudara Dewan sekalian. Maka, rangkuman hari ini, pihak kerajaan gagal tunjukkan kepada kita keadaan EIA ini yang sekadar laporan, iaitu membuka ruang ketidakpatuhan, saudara Dewan sekalian, salahnya terletak pada EIA, saudara Dewan sekalian. Namun, apa yang mereka tunjukkan? Oh, rupanya EIA ini sekadar laporan sebab akras yang meningkat terma dan sebab PBT yang tak jalankan tugas. Sebelum saya teruskan kepada tugas, Yang berhormat, di saat EIA tidak diluluskan tetapi projek itu masih boleh diteruskan disebabkan dapat kebenaran PBT. Anda setuju tak kalau disebut menggambarkan EIA sekadar laporan? tidak, saudara Dewan sekalian. Pertama, pasal pertama, EIA telah menjalankan fungsi untuk menilai laporan itu sendiri. Sebab itu mereka tidak menemukan laporan yang dijalankan, saudara Dewan sekalian. Itu yang mereka perlu faham tentang fungsi EIA sendiri untuk menilai laporan. Baik, terus kepada pembicaraan di meja pembangkang hari ini. Dalam hujah kedua, tentang pembangunan projek berlandaskan SOP. Bagaimana pembangunan projek dalam laporan EIA hari ini dinilai dalam SOP yang dilaksanakan, saudara Dewan sekalian. Pertama, apakah SOP yang terdapat dalam laporan EIA? Kita ada pembentangan laporan projek serta perbincangan meja bulat antara pihak-pihak tertentu, iaitu antara penulis laporan tersebut yang mempunyai kelulusan dan juga kelayakan serta Jabatan Alam Sekitar sendiri untuk menilai sejauh mana keberkesanan laporan EIA yang dihantar ini, saudara Dewan sekalian. Dan bagaimanakah SOP ini dijalankan bagi memastikan pembangunan projek ini dapat melindungi alam sekitar, saudara Dewan sekalian. Apabila di fasa pertama, ketika SOP ini dijalankan, penilaian EIA akan ditentukan sama ada untuk meluluskan projek atau tidak meluluskan projek tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang menepati kehendak alam sekitar kita, saudara Dewan sekalian. Contoh hari ini, Jabatan Alam Sekitar telah pun menjalankan tugasnya untuk memastikan pembangunan projek di Malaysia ini dapat melindungi alam sekitar, saudara Dewan sekalian, berdasarkan laporan EIA yang dihantar. Apabila satu laporan EIA telah pun dihantar ke Jabatan Alam Sekitar tentang pembukaan sawah padi di Sip Kedah, saudara Dewan sekalian, dan telah pun dinilai mengikat SOP yang ditetapkan, dan akhirnya pembukaan sawah padi ini dapat dijalankan dengan menggunakan bajet organik dan sebagainya. Dan kes yang kedua, bagaimana BHP Petrol di Merbuk Kedah telah pun ditolak kerana membahayakan geografi Kedah itu sendiri, saudara Dewan sekalian. Hujah ketiga, tentang pengawasan projek oleh pihak berkuasa secara berkala. Dalam EIA, kita ada pemonitoran secara berkala, saudara Dewan sekalian, untuk memastikan mereka menjalankan projek menurut laporan EIA yang telah pun dihantar. Contoh, projek
kepada anda. Bagaimana EIA hari ini bukan sekadar laporan. Sebab apa? Kita telah pun menjaga fungsi untuk kita melindungi alam sekitar berdasarkan SOP dan juga pengawasliaan. Salam untuk Pembangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergembira lagi dengan didasar daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Pertahanan Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Ambil kapak belah ke kundur, terbelah si ibu kaki. Walau setapak, saya tidak akan berundur kerana itu adat anak lelaki. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Kerajaan Pembangkang, warga Dewan yang saya muliakan. Baik, usul perdebatan, Dewan ini percaya penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA 2.0 sekadar laporan. Suka untuk saya buka debat pada hari ini dengan kita menilai apakah masalah majoriti yang dibawa oleh perwakilan pembangkang. Pertama, pada hari ini Tuan Yang Dewan, saya kira di perwakilan mereka dan perwakilan kerajaan kami bersetuju pada prinsipnya EIA ini merupakan satu laporan. Tetapi, adakah ia terhenti kepada sekadar laporan ataupun tidak? Perkara inilah yang perwakilan kerajaan ini, perwakilan pembangkang juga bincangkan. Tetapi, kalau kita dengar hujah-hujah di perwakilan pembangkang sekadar bercerita, apakah intipati-intipati laporan yang kami juga setuju? Tetapi, yang tertinggal di perwakilan mereka, adakah ia sekadar intipati ataupun realiti pada hari ini? Perkara ini dirasakan ataupun tidak? Perkara inilah yang perwakilan pembangkang telah pun gagal untuk cerah. Sebab itu, saya kira pada hari ini mereka ada satu masalah fahaman, iaitu salah faham tentang bidang kuasa. Ya, saya setuju dengan hujah pertama perwakilan Ketua Pembangkang. Sebab memang undang-undang semasa mewajibkan setiap laporan EIA itu dilakukan. Tetapi, adakah laporan EIA itulah yang menentukan sesuatu projek itu dilaksanakan ataupun tidak? Jawapannya tidak. Kerana hari ini ada dua bidang kuasa yang mereka perlu faham. Pertama, bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar. Saya berani berkata hari ini, walaupun ada hakim daripada alam sekitar, kerana ini adalah realiti. Jabatan Alam Sekitar akan menilai laporan-laporan EIA dan laporan EIA itu akan dihantar ke pihak berkuasa tempatan yang akan menentukan sama ada untuk membenarkan projek itu dilakukan ataupun tidak. Dan realiti yang berlaku pada hari ini, seperti isu boksit yang kami tunjukkan, tak kala Jabatan Alam Sekitar telah meletakkan grade F, iaitu gagal dalam laporan EIA dalam pelumbungan boksit, tetapi pihak berkuasa tempatan Majlis Pembenaran Kuantan masih meluluskan lesen operasi walaupun Jabatan Alam Sekitar meletakkan laporan EIA dalam grade yang gagal. Pada saat yang ketika ini, inilah keadaan yang menunjukkan EIA hanya sekadar laporan, dan kita semua sedia maklum bagaimana perkara ataupun industri boksit Kuantan ini telah pun menyebabkan isu, telah pun mencemarkan sumber air bersih di kawasan tersebut. Maksudnya, kalau anda tidak boleh untuk membezakan kapasiti ataupun bidang-bidang kuasa, maksudnya anda tidak pernah pun berdebat tentang realiti yang berlaku pada hari ini. Lantas, hujah pertama mereka yang bercerita tentang kapasiti perundangan ini boleh untuk kita terima ataupun tidak, tidak boleh diterima, kerana kami juga bersetuju atas EIA ini perlu dilakukan, tetapi prinsip ataupun untuk EIA ini melindungi alam sekitar masih lagi tidak berlaku. Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baik, sebelum saya bergerak kepada kedua, sila. Datuk, sebelum projek dihantar ke PBT telah diluluskan oleh JAS kerana mengikuti kriteria. Adakah itu keadaan EIA ini sekadar laporan? Sebab itulah kami katakan, tak kala perkara ataupun tak kala pihak berkuasa tempatan inilah yang mempunyai kuasa, bukannya EIA, bukannya kepada Jabatan Alam Sekitar yang menilai kepada EIA. Di saat itulah kita sudah bersetuju bahawa EIA ini sekadar laporan. Sebab apa yang kami tunjukkan adalah tak kala EIA ini telah berperanan sebagai laporan, tetapi ia hanya terhenti sekadar laporan kerana akhirnya jabatan, kerana pihak berkuasa tempatan masih lagi membenarkan
aktiviti-aktiviti perindustri ini dilakukan oleh Tuan Dewan. Kemudian saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang, sebab kata beliau pada hari ini Tuan Dewan, apabila kita melaksanakan EIA pada hari ini, akhirnya kita akan memastikan perkara-perkara ini diikuti. Pertama sekali Tuan Dewan, hujah-hujah kami juga telah tunjukkan kepada anda bagaimana dalam aspek pemantauan pun ia tidak memastikan perkara ini diikuti. Malah kami tunjukkan dalam hujah pertama kami bagaimana akhirnya perkara-perkara yang dilakukan oleh industri, contohnya seperti isu vaksin ini tidak pun diikuti. Jadi bolehkah kita terima cadangan dan biasan yang dibuat oleh perwakilan mereka? Juga tidak boleh. Dan saya tertarik apabila hujah kedua mereka sekadar bercerita apakah kandungan-kandungan EIA yang bercerita tentang penilaian berkala oleh Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Ya, di atas kertas memang ada penilaian berkala oleh Jabatan Alam Sekitar untuk memastikan supaya syarikat-syarikat industri ini mematuhi apa yang diletakkan di dalam EIA. Tetapi adakah realiti ini diceritakan oleh mereka? Tidak. Realiti ini diceritakan oleh Datuk kami bagaimana dalam standard piawaian antarabangsa pemantauan yang sepatutnya dilakukan adalah 1-2 seminggu atau 2 minggu sekali. Tetapi realiti yang berlaku di negara kita adalah 2 hingga 3 bulan sekali kerana wujudnya masalah tenaga kerja oleh Jabatan Alam Sekitar membuktikan walaupun di atas kertas, walaupun hujah yang mereka bercerita kandungan-kandungan perlu ada penilaian berkala oleh Jabatan Alam Sekitar, tetapi adakah perkara ini bergerak seiring dengan realiti yang berlaku? Masih lagi tidak. Sebab itu rumusan kes di perwakilan kerajaan pada pembangkang pada hari ini saya boleh rumuskan. Pertama, disebabkan mereka tidak tahu apakah beza dan kapasiti bidang kuasa pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang terlibat. Disebab itulah hujah-hujah mereka tidak pun menganalisis apakah realiti semasa. Dan hari ini saya boleh rangkumkan pembawaan mereka sekadar bercerita tentang apakah kandungan EIA, tapi tidak pernah untuk tunjukkan adakah perkara tersebut benar-benar berlaku dalam negara kita. Sila satu. Datuk, hujah kedua anda undang-undang dipinda. Undang-undang dipinda sekalipun kita ikut undang-undang yang telah dipinda, adakah tak patut? Tuan Yang di-Pertuan Dewan, sebab itu hujah pertama kami menilai undang-undang semasa. Dalam undang-undang semasa, kalau anda ingin melakukan satu projek, perlu ada pegawai yang dinamakan pegawai alam sekitar. Tetapi dalam undang-undang tersebut tidak memperincikan bagaimanakah kelayakan pegawai undang-undang tersebut, pegawai alam sekitar tersebut. Sebab itulah dalam keadaan undang-undang tersebut yang bersifat terlalu umum, terlalu subjektif, menyebabkan manipulasi itu berlaku, menunjukkan ia sekadar laporan. Anda yang tidak cermat hujah kami. Akhir sekali Tuan Yang di-Pertuan Dewan, saya ingin mengajak anda semua untuk kita berfikir sejenak. Adakah pada hari ini kita berbangga untuk mendapik dada di saat alam ini sedang menderita? Adakah pada hari ini kita angkuh untuk berubah di saat bumi ini sedang rebah? Sebab itu ayolah sama-sama kita bermuhasabah. Walaupun pedih dan walaupun sakit dan sayu hati saya untuk menyatakan, namun inilah realiti yang harus kita terima, bahawa sebenarnya penilaian kesan kepada alam sekeliling dua bertindik-bertindik hanya sekadar laporan. Saya mohon untuk tolong mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Perdebatan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang pertama tampil untuk mengumpulkan bidang-bidang dan seterusnya memperkukuhkan kes oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam kita merenung kejora di langit, rumput di bumi, jangan pernah kita lupakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, dalam keadaan kita rancak membangunkan aktiviti industri pada hari ini, jasa dan keringat ibu bumi kita juga tidak boleh untuk kita lepaskan begitu sahaja, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itulah pada hari ini, di meja perwakilan pembangkang, kami percaya hadirnya EIA pada hari ini adalah dengan tujuan yang baik untuk meminimumkan aktiviti industri yang dapat memberi kesan kepada alam sekitar kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu pegangan kami percaya, Dewan ini percaya penilaian kesan kepada alam sekeliling bukan sekadar laporan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Dalam hujah kami tunjukkan kepada anda bagaimana pelaksanaan penilaian EIA ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang akhirnya mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh meja perwakilan kerajaan pada hari ini, iaitu untuk meminimumkan impak terhadap alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila mana ada industri yang melanggar peruntukan
bukan yang diletakkan di dalam EIA ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Apa yang kami tunjukkan? Hujah pertama, ada tindakan undang-undang yang kita kenakan tuan yang di-Pertuan Dewan. Hujah kedua, kami tunjuk bagaimana SOP ini dipatuhi. Dan hujah ketiga, bagaimana pengawasan terhadap projek yang kita lakukan dan kita patuh ini tuan yang di-Pertuan Dewan. Maksudnya bukan sekadar laporan tuan-tuan dan puan sekalian. Di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, kes mereka sebenarnya sudah salah dalam mentahki usul perdebatan. Kerana apa? Sekadar laporan yang mereka bawakan di dalam Dewan Perdebatan adalah melihat kepada penilaian ini membuka ruang kepada ketidakpatuhan tuan yang di-Pertuan Dewan. Perkara ini sudah salah. Kerana apa? Sekadar laporan itu sendiri menunjukkan keadaan semata-mata ataupun hanya tuan yang di-Pertuan Dewan. Bila mana kita katakan semata-mata laporan, makna kata ia hanyalah laporan yang tidak menjalankan fungsinya sendiri tuan yang di-Pertuan Dewan. Namun apa yang ditunjukkan oleh meja perwakilan kerajaan pada hari ini, EIA ini telah menjalankan fungsi. Namun ada yang melanggarnya tuan yang di-Pertuan Dewan. Adakah ini sekadar laporan di peringkat yang pertama? Saya kira kes ini sudah bersalah di dalam Dewan Perdebatan tuan yang di-Pertuan Dewan. Pun begitu, dalam keadaan anda menunjukkan dia membuka ruang kepada ketidakpatuhan tuan yang di-Pertuan Dewan. Kes ini adalah kes di penilaian status quo semata-mata. Walaupun wujud ketidakpatuhan terhadap EIA, adakah kita memandang sebelah mata? Adakah kita memandang enteng terhadap isu ini? Saya katakan tidak tuan yang di-Pertuan Dewan. Sebab itu bagaimana pembuktian yang kami tunjukkan. Bila mana ada orang melanggar, bila mana ada orang tidak mengikuti, kita kenakan tindakan undang-undang, kita kenakan sekatan tuan yang di-Pertuan Dewan. Maknanya kata bukan sekadar laporan pada hari ini tuan yang di-Pertuan Dewan. Bila mana kami soal perkara ini kepada Menteri Kedua, bila mana ia ada pengawasan dan sebagainya, bagaimana ini keadaan bukan sekadar laporan. Beliau cuba untuk menukar kes, berbicara tentang keterusan undang-undang pula tuan yang di-Pertuan Dewan. Kalau dalam keterusan undang-undang ada yang salah kepada EIA pada hari ini, saya kira ini adalah satu perkara yang telah memburuk-burukkan nama jabatan alam sekitar kita tuan-tuan dan puan sekalian. Tiba-tiba pada hari ini, bangkit yang ketiga, cuba untuk menyelamatkan kes ini kata apa? EIA ini tidak pernah menjadi kayu ukur penentu sesuatu projek akan dijalankan ataupun tidak tuan yang di-Pertuan Dewan. Kalau begitu, kenapa projek-projek haram yang anda nampakkan di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini nak salahkan EIA sekadar EIA ini bukan penentu sesuatu projek itu akan dijalankan ataupun tidak tuan yang di-Pertuan. Mana kata kes di meja perwakilan kerajaan pada hari ini saya boleh ibaratkan menjadi ibarat negeri berubah resam. Ibarat tahun berubah musim tuan yang di-Pertuan Dewan, berubah-ubah mengikut menteri yang membangun tuan yang di-Pertuan. Masalah kedua, berkaitan dengan matlamat untuk kita melindungi alam sekitar kita pada hari ini tuan yang di-Pertuan Dewan. Dalam matlamat ini, mereka sendiri menggariskan penilaian EIA adalah untuk melindungi alam sekitar. Namun dengan kes mereka yang bercerita tentang membuka ruang ketidakpatuhan pada hari ini, mereka tidak pernah menunjukkan dalam keadaan ini adakah matlamat ini tidak dapat dicapai di peringkat yang pertama tuan yang di-Pertuan Dewan. Kerana kami telah tunjukkan bila mana telah wujud pengawasan di peringkat yang kedua tuan yang di-Pertuan, makna kata kita dapat ataupun tidak untuk mencapai matlamat EIA yang Datuk Nadia sendiri letakkan di dalam Dewan Perdebatan dapat sahaja untuk mencapai. Dalam keadaan kita dapat untuk mencapai matlamat yang beliau tetapkan, mengapa ini adalah sekadar laporan sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya tidak sebut, Tuan Berhormat setuju ataupun tidak, fungsi utama EIA adalah melindungi alam sekitar dengan mewajibkan pemaju projek untuk patuh kepada plan mitigasi. sebab itu apa yang kami tunjukkan, EIA ini diikat dengan perundangan tuan yang di-Pertuan Dewan. Bila mana ada pemaju yang telah melanggar, ini adalah keadaan mereka dikenakan tindakan undang-undang, makna kata mereka patuh ataupun tidak, makna kata mereka diikat sahaja tuan yang di-Pertuan Dewan. Ini bukanlah keadaan sekadar laporan tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam hujah pertama mereka bercerita tentang kapasiti EIA pada hari ini. Hujah ini pelik. Kerana apa? Datuk Nadia seolah-olah menggambarkan EIA ini sudah cukup baik. Kerana apa? Kerana ada kapasiti untuk stop book order dengan izin tuan yang di-Pertuan Dewan. Namun perkara-perkara ini tidak dipatuhi. Kerana apa? Pihak berkuasa tempatan yang akan menilai kembali sesuatu aktiviti itu tuan yang di-Pertuan Dewan. Makna kata dalam hujah ini mereka tidak pernah ingin menjalankan EIA, namun mereka menjalankan penguasaan PBT tuan yang di-Pertuan Dewan. Makna kata dalam perkara ini, bagaimana mereka boleh hadir dengan penilaian ini adalah satu perkara yang hanya sekadar laporan tuan yang di-Pertuan Dewan. Namun dalam keadaan isu bauksit yang mereka bawakan pada hari ini, kata mereka tidak diluluskan, namun telah dijalankan tuan yang di-Pertuan Dewan. Namun tahukah anda, setelah pengawasan yang kita lakukan, pemaju bauksit ini telah pun kita kenakan peraturan dan undang-undang peraturan 11/1/B atas komisi dalam di mana mereka dikenakan denda RM5,000 dan penjara 2 tahun tuan yang di-Pertuan Dewan kerana tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan di bawah EIA ini sendiri. Makna kata, dalam keadaan EIA ini
ada pengawasan yang di tingkat yang seterusnya dan dapat mengawal melindungi alam sekitar. Kenapa ia hanya sekadar laporan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Punca kedua manipulasi undang-undang lagi pelik. Kenapa? Mereka bercerita tentang pindaan akta yang menukar frasa pegawai berwibawa kepada orang-orang berwibawa. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pindaan akta tidak pernah menjustifikasi membuka ruang untuk ketidakpatuhan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kenapa? Dalam keadaan akta dibina, orang mengikut akta yang dibina, apa keadaan tidak patuh yang mereka ceritakan dalam hujat ini Tuan Yang di-Pertua Dewan? Maknanya kata pada hari ini, matlamat akhir tidak dipegang untuk melindungi alam sekitar pada hari ini dan perkara ini tidak dibuktikan oleh mereka Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujat ketiga bercerita tentang kekerapan penguatkuasaan pemantauan yang lemah kerana di Malaysia ini kita hanya pantau 3 hingga 4 bulan sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Yang berhormat, kalau ia pun dah kita pantau 3 hingga 4 bulan dan sebagainya, apa masalahnya? Sekiranya kita dapat melihat ada sebarang ketidakpatuhan terhadap EIA ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, apa yang kita buat? Kita ambil tindakan secara terus Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maknanya kata pengawal sediaan 3 hingga 4 bulan semata-mata ini tidak pernah menjustifikasikan kegagalan EIA dan anda tidak boleh sesuka hati nak bandingkan dengan negara maju. Oh, pantau 1 hingga 2 minggu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara ini tidak pernah menjustifikasikan kes anda membuka ruang ketidakpatuhan. Sebab itu di Menteri Kewangan Pembangkang, kami telah bertemu dengan mereka menunjukkan keadaan bukan sekadar laporan dengan pelaksanaan yang dipatuhi. Mohon untuk membangkang secara malu. Terima kasih Yang Berhormat atas bijasan-bijasan yang dilontarkan. Baiklah, sekarang kita akan mulakan pusingan debat terbuka. Dipersilakan wakil dari pihak kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu untuk saya ingatkan, terma di bawah Seksyen 34A adalah Jabatan Alam Sekitar. Kuasanya padanya adalah untuk meluluskan laporan, bukan projek. Sebab meluluskan projek di bawah undang-undang kecil Akta Pihak Berkuasa Tempatan. Maksudnya pada hari ini, di saat yang ketiga bersetuju, kita ada AKAS, kita ada EIA, tetapi projek-projek haram masih lagi diteruskan. Soalan saya, mana EIA yang menjalankan fungsi untuk melindungi alam sekitar? Tidak ada. Sebab itu, debat pada hari ini bukan nak menunding jari kepada sesiapa, tetapi adakah EIA ini sekadar laporan ataupun tidak, warga dewan sekalian? Fakta baru debat terbuka. Tahukah anda isu projek aquaculture di Kuala Gula, di mana pada hari ini projek ini mendapat kelulusan laporan EIA oleh Jabatan Alam Sekitar, iaitu pembangunan kawasan bakau yang diteroka untuk ditukarkan kepada kawasan industri. Dan tahukah anda, sewaktu pelaksanaan projek ini, kita telah melaksanakan jawatan kuasa khas penduduk daripada wakil pengusaha, ketua kampung, lingkungan zon 5 km radius daripada projek. Dan apabila aduan dilakukan, berlakunya pencemaran udara, ada keadaan kerosakan perumahan yang berlaku, malah penggunaan jalan utama oleh kenderaan berat dilaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar, tetapi JAS tidak boleh buat apa-apa sebab PBT masih meluluskan projek ini, warga dewan sekalian. Dalam keadaan hari ini, kata mereka EIA hanya meluluskan laporan, bukan projek. Soalan saya, laporan apa yang dihantar kepada EIA? Laporan projek kalau tidak diwaspadai. Yang kedua, respon kepada fakta baru tentang aquaculture projek di Kuala Gula. Kata mereka JKP ini membuat aduan sudah dewan sekalian. Inilah keadaan bagaimana EIA pada hari ini menjalankan peranan apabila mengambil kira aduan daripada masyarakat untuk menilai laporan EIA itu sendiri. Baik, fakta baharu di meja pembangkang hari ini. Tahukah anda, Biz and Chiang Development Sdn Bhd, iaitu satu syarikat pembinaan di Melaka, telah menghantar laporan EIA untuk membina hotel di kawasan Tanjung Kelih, iaitu satu kawasan pantai di Melaka dan dewan sekalian, dengan perincian projek yang mengandungi 3 perkara, antaranya senarai bahan binaan projek, risiko pembinaan serta inisiatif pemulihan sidang dewan sekalian. Namun, setelah diteliti laporan ini dalam SOP, tidak diluluskan oleh EIA. Sebab apa hari ini sidang dewan sekalian? Pertama, kawasan cadangan binaan tersebut tidak berselamat untuk manusia kerana ada risiko tanah runtuh sidang dewan sekalian. Dan kedua, kawasan tersebut sebenarnya adalah kawasan yang tidak lagi dibangunkan. Maksudnya, ada kawasan hutan yang akan tercemar dan juga akan ditebang sidang dewan sekalian sekiranya perkara ini dilaksanakan. Dan yang kedua, dalam inisiatif pemulihan mereka juga tidak ada satu garis panduan yang jelas siapakah organisasi yang akan terlibat dalam keadaan ini sidang dewan sekalian. Sebab itu hari ini kita katakan Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia betul
betul laporan EIA tidak diluluskan. Benar. Tetapi hari ini, kenapa ada projek-projek laporan EIA tidak diluluskan tapi masih boleh terus melaksanakan projek di bawah pelesenan dan permit oleh pihak berkuasa tempatan? Sebab EIA tidak ada kata akhir dalam untuk memastikan projek tersebut boleh dijalankan atau tidak, melindungi alam sekitar ataupun tidak. Jadi apa fungsi EIA kepada alam sekitar dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka bercerita mengenai bagaimana pada hari ini adanya EIA ini di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar. Saya bersetuju. Tetapi pada hari ini, kita perlu untuk menilai landscape pelaksanaan EIA. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Akta Kualiti Alam Sekitar secara nilai dan kapasitinya memang bagus. Tetapi pelaksanaannya, manipulasi daripada aspek bidang kuasa, ini masalah-masalah yang EIA tak dapat selesaikan sehingga sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fakta baru debat terbuka. Tahukah anda dalam pembinaan empangan negeri di Gua Misang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang melibatkan projek terbetal banjir dan projek hidroelektrik di Kelantan, yang hari ini telah pun mendapat campur tangan daripada Parti Barisan Nasional, yang di mana Parti Barisan Nasional menjanjikan semasa mereka menang PRU13 mereka akan meluluskan terus projek tersebut tanpa perlu untuk melalui EIA. Walaupun projek empangan ini memberikan kesan yang sangat besar kepada penduduk-penduduk setempat dan memerlukan kawasan hutan yang sangat luas untuk diempangkan air-air tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya parti politik pun boleh campur tangan dalam ini cuba untuk menukar kes mereka. Kerana apa kata mereka, kita perlu menilai kepada landscape pelaksanaan EIA pula tuan di Dewan Dewan. Sedangkan dalam kes mereka hanya hendak menilai tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan sahaja di awalnya tuan di Dewan Dewan. Berkaitan dengan fakta baru pada hari ini, kata mereka ada campur tangan pihak politik dalam usaha untuk menjayakan EIA pada hari ini tuan di Dewan Dewan. Tahukah anda projek empangan ini sendiri sebenarnya telah diluluskan di peringkat yang pertama, namun pendanaan sahaja yang tidak dapat diteruskan pada Dewan Dewan. Sebab itulah pada hari ini bagaimana Parti Politik Barisan Nasional pada hari ini menjanjikan untuk meneruskan projek ini bila mana EIA ini telah pun diluluskan tuan di Dewan Dewan. Baiklah, fakta baru debat terbuka pada hari ini. Tahukah anda pada 23 Oktober 2018, syarikat Central Sugar Refinery Sdn Bhd yang menjalankan pengindustrian perprosesan gula pada hari ini tuan di Dewan Dewan. Dalam laporan EIA yang disediakan oleh mereka, menyatakan mereka akan menguruskan sisa efluen perindustrian secara tertutup dan pelupusan yang efisien tuan di Dewan Dewan. Namun, pengawas sediaan mendapati syarikat terbabit melepaskan sisa efluen perindustrian ini melebihi piawaian yang ditetapkan, iaitu 2,900 mg per liter, dan mereka melepaskan efluen ini secara pintasan dan gagal memastikan operasi SPEP dikawal dengan baik tuan di Dewan Dewan. Apa tindakan yang kita ambil daripada EIA ini tuan di Dewan Dewan? Kita kenakan pertuduhan di bawah Peraturan 11-1-A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 tuan di Dewan Dewan, di mana pemaju telah dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia. Saya kira pada hari ini bila mana perwakilan Datuk yang ketiga ini bersetuju bahawa terdapat tindakan-tindakan yang diambil disebabkan ketidakpatuhan. Maksudnya pada peringkat pertama hari ini mereka bersetuju bahawa keadaan ketidakpatuhan itu telah berwujud walaupun laporan EIA mereka ini diluluskan pada peringkat pertama. Kedua, kenapa hari ini mereka mengajak untuk kita berbincang tentang kandungan EIA ini? Kami juga bersetuju, tapi kita ingin menilai adakah fungsi dan kapasitinya untuk mencapai matlamat, iaitu melindungi alam sekeliling ini dapat dicapai ataupun tidak. Kalau tak dapat dicapai, maka betullah ia sekadar laporan. Baik, fakta baru debat terbuka. Laporan Green World Metric 2013 menyatakan tahap kepatuhan EIA oleh pemaju-pemaju di Malaysia berada pada skor 4.3 daripada 10, iaitu skor sederhana rendah berbanding Singapura skor 8, Australia skor 7.3. Kerana tinjauan yang dilakukan terhadap projek-projek mega seperti projek mega Taman Industri Minyak dan Gas Tanjung Agas Pahang, projek Aquakultur Kampung Hutan Sarawak dan projek pelabuhan di Tanjung Kias, mendapati bahawa pemaju-pemaju gagal untuk mematuhi kaedah-kaedah mitigasi yang diperincikan dalam laporan EIA semasa dihantar kepada Jabatan Alam Sekitar. Dan keadaan ketidakpatuhan inilah lambang ia sekadar laporan. Menunjukkan apa tuan Puteri Wan? Menunjukkan dalam keadaan skor ini rendah, ketidakpatuhan ini wujud. Adakah ia sekadar laporan? Maka di perwakilan kami kata ia sekadar laporan. Kerana walaupun intipati dan kandungannya baik, tetapi realitinya tidak. Baiklah tuan yang dipertua, respon terus kepada fakta baru yang dibentangkan di perwakilan kerajaan hari ini. Betapa beliau katakan kepada kita bagaimana tahap kepatuhan skor di Malaysia adalah rendah terhadap laporan EIA ini tuan yang dipertua Dewan. Sebab itu kes kami tunjukkan kita ada tindakan undang-undang yang dikenakan. Walaupun dalam keadaan ini, tahukah anda tindakan undang-undang itu bukan sahaja memberikan denda kepada syarikat-syarikat tersebut,
telah membaik pulih keadaan pencemaran yang berlaku Tuan Yang Dipertua. Dalam keadaan ini, adakah tidak patuh? Saya kira patuh Tuan Yang Dipertua pada akhirnya. Maka fakta baru di perwakilan pembangkang hari ini Tuan Yang Dipertua pada tahun 2016 berkenaan dengan syarikat tax cycle sendirian berhad, iaitu syarikat pembinaan pusat pelubusan e-waste Tuan Yang Dipertua, di mana pada fasa awalnya syarikat ini telah pun gagal untuk mengikuti laporan yang telah pun diberikan Tuan Yang Dipertua apabila melepaskan efluent perindustrian melebihi had piawaian yang ditetapkan bagi parameter BOD 5, iaitu aluminium, besi, mangan dan juga nikel Tuan Yang Dipertua, yang akhirnya memberi pencemaran kepada tanah. Namun, apa tindakan undang-undang yang telah dikenakan kepada syarikat ini? Iaitu syarikat ini telah diberhentikan operasi Tuan Yang Dipertua sehingga membaik pulih keadaan sedia ada kepada pencemaran tanah yang diberikan, barulah lesen dipulangkan kembali serta denda sebanyak RM20,000 Tuan Yang Dipertua. Akhirnya mereka patuh kepada EIA yang mereka letakkan sendiri Tuan Yang Dipertua Dewan membaik pulih keadaan Tuan-tuan dan pencemaran tanah. puan-puan sekalian, saya tak tahu di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling di seksyen mana yang membenarkan Jabatan Alam Sekitar untuk menarik lesen. Sebab kuasa melesen ini hanya kuasa pihak berkuasa tempatan. Alam Sekitar boleh kenakan denda RM50,000 dan juga penjara maksimum 5 tahun. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi di mana kuasa menarik lesen yang sebenarnya mereka bawakan dalam perdebatan hari ini? Tidak ada dan tidak pernah dibuktikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka katakan bahawa pada hari ini kita ada hukuman-hukuman dan denda-denda yang kita laksanakan. Kami bersetuju dalam EIA ini ada sahaja perkara-perkara yang sudah kita buat, ada sahaja kes-kes yang kita kekang. Tetapi isu manipulasi, isu bidang kuasa, perkara ini mereka tidak pernah jawab dan tidak pernah nafikan dan menunjukkan kelemahan EIA untuk mencapai matlamat bagi melindungi alam sekitar yang sangat kita sayangi dan sangat kita cintai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketiga, dalam perdebatan hari ini, yang ketiga kata, saya sudah mengubah landscape sebab saya bercerita tentang landscape pula, tuan-tuan dan puan sekalian. Betul, landscape ini adalah landscape penilaian EIA, tetapi landscape penilaian EIA ini perlu kita nilai dan perlu kita ukur daripada kepatuhan dan ketidakpatuhan pemaju-pemaju dan syarikat-syarikat yang melaksanakan EIA, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan tahukah anda, di bawah EIA ini kita hanya boleh mendenda syarikat dan pemaju tersebut sekiranya pemaju tersebut menghantar laporan EIA. Kalau tak hantar laporan EIA, tak boleh kenakan denda, tak boleh untuk kenakan hukuman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini yang berlaku dalam puncak pertama yang telah kami tunjukkan. Tuan Yang Dipertua, rangkuman debat terbuka di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Kita percaya manusia ini bukan malaikat. Manusia ini tidak syukur Tuan Yang Dipertua. Sebab itulah pada hari ini kami tunjukkan dalam keadaan wujud ketidakpatuhan, ada orang melanggar pada hari ini. Apa ciri EIA? EIA ini diikat dengan undang-undang dan bergerak seiring dengan undang-undang Tuan Yang Dipertua. Bila mana ada manusia melanggar, ada tindakan ataupun tidak yang kita ambil, ada Tuan Yang Dipertua. Sebab itu tindakan mereka yang menunjukkan fakta-fakta untuk menuntut kesempurnaan di dalam Dewan Perdebatan, wajar untuk kita tolak Dewan Tuan Yang Dipertua. Saya tambah lagi fakta baru debat terbuka pada hari ini, bebanan untuk meja kerajaan. Tahukah anda, laporan siasatan pencemaran berbola tak di Pulau Sibu daerah Mersing, Johor pada hari ini, Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan siasatan berkaitan kes ini pada 10 Mac 2018 yang dijalankan atas maklumat daripada Jabatan Taman Laut Negeri Johor Tuan Yang Dipertua. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana laporan EIA yang tidak dipatuhi, kerana pengurusan berbola tak yang tidak diurus dengan baik, di mana terdampar di kawasan pantai dan sepanjang hampir 1 kilometer Tuan Yang Dipertua yang menjejaskan kawasan pantai. Apa tindakan yang telah diambil oleh Jabatan Alam Sekitar pada hari ini telah mewujudkan benar tindakan pembersihan pantai peringkat daerah pada 12 Mac 2018 dan menggerakkan pekerjaan pembersihan pantai yang terjejas di Tuan Yang Dipertua dan mengenakan tindakan undang-undang kepada syarikat yang terbabit untuk menunjukkan pada hari ini bagaimana EIA ini perlu untuk dipatuhi dan perlu untuk diikuti Tuan Yang Dipertua. Dalam keadaan ia diikat dengan undang-undang, bergerak seiring pada hari ini, ia bukan sekadar laporan. Terima kasih Yang Berhormat. Dengan tadi kita melihat dan mendengar fakta-fakta baharu serta bijasan-bijasan daripada ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil pihak pembangkang untuk tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Tuan Yang Dipertua,
sehingga akhir perdebatan, saya baru nampak sebenarnya kerajaan hari ini cuba ingin menuntut kesempurnaan. Sebab apa? Kes mereka ingin menilai sama ada kita perlu menilai patut ataupun tidak patut. Tahukah anda, selagi mana manusia berinteraksi dengan manusia dan manusia berinteraksi dengan alam, selagi itu masalah akan berlaku. Ada akan isu ketidakpatuhan Tuan Yang di-Dewan. Sebab itu, kes yang mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan adalah sebenarnya salah Tuan Yang di-Dewan dan tidak relevan untuk kami tunjukkan kepada anda hari ini semua pemaju mematuhi laporan PIA Tuan Yang di-Dewan. Sepatutnya dalam Dewan Perdebatan di perwakilan kerajaan mereka boleh tunjukkan kepada kita bagaimana EIA hari ini tidak menjalankan fungsi. Contohnya, SOP sedia ada dalam EIA tidak diikut Tuan Yang di-Dewan. Barulah pada hari ini relevan untuk kita debatkan dalam Dewan Perdebatan. Disebabkan kesalahan dalam mereka membina kes dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Dewan. Sebab itu, hujah-hujah mereka juga bermasalah Tuan Yang di-Dewan. Apabila pada akhirnya ketiga-tiga hujah mereka tidak pernah meletakkan EIA itulah yang membuka ruang Tuan Yang di-Dewan. Tetapi siapa yang membuka ruang? PBT lah yang membuka ruang kepada tindakan yang salah ketidakpatuhan itu Tuan Yang di-Dewan. Kita nilai, pertama, hujah pertama mereka menunjukkan kuasa adalah milik PBT Tuan Yang di-Dewan. Dalam keadaan ada EIA ini Tuan Yang di-Dewan, mereka kata PBT boleh juga untuk melanggar perkara ini Tuan Yang di-Dewan kerana kuasanya adalah di bawah PBT. Persoalannya, adakah itu dikatakan EIA yang membuka ruang ataupun disebabkan kelemahan PBT ini yang membuka ruang Tuan Yang di-Dewan? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Tuan Yang di-Dewan, akhirnya dalam keadaan PBT ini melakukan perkara ini, mereka tidak pernah tunjukkan kepada kita kesannya kepada alam sekitar. Sebab itu kita perlukan EIA untuk mengawal perkara ini Tuan Yang di-Dewan. Hujah kedua mereka bercerita soal manipulasi undang-undang. Hujah ini tidak boleh diterima dalam Dewan Perdebatan. Sebab hujah ini hanya bercerita kepada kita bagaimana terma-terma pegawai beribawa telah pun dipinda, konsultan berdaftar bawah Jabatan Alam Sekitar dan ada kelulusan Tuan Yang di-Dewan, tidak ada kepakaran dan sebagainya. Pun begitu, mereka ini adalah tetap orang-orang yang berautoriti untuk menjalankan perkara ini dan mereka berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar. Takkanlah anda ingin menafikan Tuan Yang di-Dewan autoriti yang mereka ada. Kedua, pun begitu, pada akhirnya laporan ini akan dinilai oleh Jabatan Alam Sekitar juga Tuan Yang di-Dewan dan tidak ada isu bahawa laporan yang dihasilkan tidak berkualiti kerana tidak ada autoriti orang yang menghasilkannya Tuan Yang di-Dewan. Hujah ketiga mereka berkenaan dengan pemantauan yang lebam. Kata mereka hanya 3 hingga 4 bulan sekali sahaja Tuan Yang di-Dewan. Logiklah Tuan Yang di-Dewan, disebabkan projek-projek EIA adalah projek-projek yang berskala besar. Untuk anda melihat kesan projek berskala besar kepada alam sekitar, anda perlulah nilai 3 hingga 4 bulan sekali dan ini adalah nilai kekerapan untuk kita menilai impak kepada alam sekitar Tuan Yang di-Dewan. Rangkumannya, di perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Dewan, hari ini Tuan Yang di-Dewan, mereka gagal untuk tunjukkan kepada kita bagaimana EIA ini sekadar laporan. Apabila EIA ini yang membuka ruang kepada ketidakpatuhan Tuan Yang di-Dewan dan cuba untuk menuntut kesempurnaan dalam Dewan Perdebatan. Berbeza dengan pembangkang hari ini Tuan Yang di-Dewan, kami tunjukkan kepada anda bagaimana EIA ini dipatuhi disebabkan langkah kawalan yang ada. Pertama, diikat dengan undang-undang sedia ada. Kedua, Tuan Yang di-Dewan, SOP yang diletakkan menyebabkan pemaju-pemaju mengikut perkara ini akhirnya memberi kesan impak yang baik kepada alam sekitar. Dan yang ketiga, bagaimana pengawal sediaan projek dilaksanakan daripada EIA ini sendiri Tuan Yang di-Dewan menunjukkan keadaan pada hari ini bukan sekadar laporan dan tidak membuka ruang Tuan Yang di-Dewan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sidang Dewan yang dihormati. Seterusnya saya mempersilakan wakil kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan permohonan. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pesan saya buat perwakilan kerajaan, apa guna kita mendabik dada bercerita tentang rancak tarik pena di atas perjanjian, tetapi di akhirnya pada hari ini realitinya apa yang dianggap sebagai perisai alam sekitar hanyalah ibarat indah kabar dari rupa warga dewan sekalian. Saya boleh rangkumkan kes perwakilan kerajaan pada hari ini berdiri atas kedegilan dan ketidakfahaman mereka warga
Dewan sekalian. Sebab bila kami persoalkan tentang ketidakpatuhan, kata mereka tidak mengapa, kita ada keadaan undang-undang. Bila kami persoalkan undang-undang semasa yang hukumannya berkali ganda lebih rendah daripada keuntungan projek, mereka kata tidak apa, itu bukan salah EIA warga Dewan sekalian. Di akhirnya mereka bersetuju kelemahan dan kelompokan EIA pada hari inilah yang membuka ruang kepada ketidakpatuhan dalam pemaju projek, lantas membuktikan ianya hanyalah sekadar projek warga Dewan sekalian. Kedua, kalau kita nilai membawakan perwakilan pembangkang, mereka hanya lampirkan dan menyenaraikan segala usaha-usaha kandungan dalam EIA. Kami tidak pernah menafikan benda ini atas kertasnya baik, tapi realiti pelaksanaannya inilah yang perlu untuk kita lihat. Adakah fungsi melindungi alam sekitar ini benar-benar dipenuhi oleh EIA warga Dewan sekalian? Ketiga, pada hari ini kita lihat masalah di perwakilan kerajaan. Mereka cuba untuk menunding jari, sedangkan kita perlu untuk faham dalam EIA ada pelbagai pihak yang terlibat. Contohnya PBT. Di saat pada hari ini EIA tidak ada keadaan keperluan dan hanya dijadikan sebagai rujukan dan tidak diambil kira pun dalam meluluskan lesen projek. Inilah keadaan yang kita katakan sebagai sekadar laporan warga Dewan sekalian. Maksudnya perwakilan kerajaan, kami lebih baik menilai lanskap pelaksanaan EIA sebab akhirnya matlamat kita ingin menilai adakah perisai yang kita banggakan ini melindungi alam dan ibu bumi warga Dewan sekalian. Keempat, kalau kita lihat pada hari ini perwakilan pembangkang dalam asyik menyenaraikan segala usaha-usaha inisiatif yang baik, pernah ataupun tidak ada dengar fakta-fakta kami dibedas, isu baksit, isu pertindihan dan masalah bidang kuasa, masalah konsultan, masalah EIA yang dilakukan oleh pegawai yang kelayakannya rendah seperti isu projek Sungai Tabung Jerantut, Forest City, malah projek korek pasir di Sungai Sebakar juga didiamkan sepi. Maksudnya pada hari ini mereka setuju ada masalah, ada kelompokan dalam EIA sehingga membuka ruang kepada ketidakpatuhan, dan mereka juga bersetuju benarlah ia sekadar laporan sebab cantik di atas kertas, hakikatnya tidak ada kesan warga Dewan sekalian. Berbeza di perwakilan pembangkang dalam bercerita kesan kepada alam sekitar, dalam menilai keadaan usaha-usaha ini berkesan ataupun tidak melindungi ibu bumi, kami tampilkan ada sisi yang lebih baik. Hujah pertama, kapasiti EIA dalam memastikan projek-projek yang tidak mesra alam ini diluluskan warga Dewan sekalian. Hujah kedua berkaitan manipulasi undang-undang disebabkan syarat dan terma-terma dalam EIA yang tidak jelas menyebabkan pegawai-pegawai yang berkelayakan rendah dibenarkan membuat laporan EIA warga Dewan sekalian. Hujah ketiga, mekanisme pemantauan yang lemah warga Dewan sekalian yang akhirnya membuka ruang untuk masalah pematuhan juga tidak pernah dijawab mereka. Di akhirnya pada hari ini kami perlu ingatkan perwakilan kerajaan dalam menjawab isu alam sekitar, kita perlu untuk lebih berlapang dada sebab kata orang tua-tua, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, kerana di akhirnya kalau nasi sudah menjadi bubur baru kita sedar kucing ini tidak akan bertanduk warga Dewan sekalian. Maka mohon usul diterima Dewan. Assalamualaikum.